Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa kesan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Pakatan Harapan di dalam pilihan raya negeri Sabah kali ini? Apa kesan mereka? Kesan pertama pada pendapat saya, ini pendapat saja, masing-masing ada pendapat. Kalau kau ada pendapat, kau tulis di ruangan komen apa pendapat kau. Kau jangan memaki Hamun, sudahlah. Bila kau memaki Hamun, kau tidak dapat apa-apa tau. Yang kau dapat dosa sebab memaki Hamun. Tapi untuk yang lain-lain, untuk kelebihan yang lain, kau tidak dapat apa-apa, rugi saja. Jadi lebih baik kasih komen lah apa pendapat kamu dengan baik. Oke, jadi pendapat saya yang pertama, apa kesan ini pati-pati dari Malaya di Sabah untuk pilihan raya kali ini, pilihan raya umum Sabah kali ini? Pertama, kesan dia ialah orang menjadi lebih bingung lebih bingung memilih. Kesan kedua yang saya rasa ialah mereka akan menjadi semakin melihat bahawa memang Sabah ini adalah negeri yang betul-betul penting untuk sesiapapun yang mau jadi Perdana Menteri, untuk sesiapapun yang mau jadi kerajaan di Putrajaya di Malaysia. Mereka mulai sadar bahawa Sabah ini sangat penting, menentukan, yang akan menentukan siapa Perdana Menteri. Sabah adalah penentunya. Sebab itu yang datang pergi pilihan raya di Sabah bukan calang-calang, bukan kici-kici punya orang. Bos-bos besar, pati-pati yang datang. Termasuk Perdana Menteri datang. Termasuk Perdana Menteri datang. Sebab kenapa? Mereka sedar bahawa Sabah ini penentu kepada siapa Perdana Menteri seterusnya, siapa kerajaan yang memerintah seterusnya. Kalaulah itu disedari oleh rakyat Sabah, mereka akan bijak berfikir. Mereka akan jadi lebih jual mahal. Maksudnya ialah kita sedar bahawa bila kita penting, kita mesti dilayan dengan baik-baik. Mesti dilayan dengan baik-baik. Bukan dibuli politik, bukan dicakap sembarangan, bukan dimain-main hak maruah kita ini. Bila kita sedar begitu, makanya baru kita tahu kita ini kalau bersatu di dalam kekuatan, semua orang Sabah bersatu dalam kekuatan, kemudian kita sama-sama berjuang di dalam apa hak kita, kita tidak mudah untuk kalah. Kita tidak mudah untuk kalah, kita tidak mudah untuk dibuli-buli, kita tidak mudah untuk ditolak-tolak, dikasih main-main. Kita tidak mudah untuk dinafikan hak kita. Kalau kita sedar itu. Malang sekali ramai orang Sabah yang dah sedar. Jadi sebenarnya 2 poin ini pun cukup lah. Saya mau kongsi 2 poin ini saja. Tujuan dia adalah supaya orang Sabah faham bahawa kita ini sangat-sangat mahal. Sangat mahal. Ada maruah. Kita perlu untuk dijaga, disayang-sayang habis-habisan. Kita perlu untuk betul-betul dijaga, dikasih sayang-sayang habis-habisan sebab kita penting. Sangat-sangat penting. Mereka sedar bahawa Sabah dan Sarawak ini penentu kepada segala-gala. Jadi kalau mereka sudah sedar, kenapa orang Sabah Sarawak, orang Sabah maksud saya, Sarawak memang okey, tapi orang Sabah kenapa susah sangat mau sadar. Jadi marilah kita sedar sama-sama, kita orang-orang yang penting. Kita perlu lakukan apa yang perlu kita lakukan. Kita perlu mengundi-undi yang tepat, yang bijak, supaya
kita betul-betul jadi orang yang mahal, yang berhasil, yang penting. Tinggalkan komen Anda, apa pendapat kamu? Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Calon Ketua Menteri Sabah. Ramai orang mau tengok Ewon Benedict jadi calon Ketua Menteri Sabah. Kamu setuju atau tidak? Tinggalkan komen. Ramai juga orang mau tengok Syafiee Apdal jadi Ketua Menteri Sabah. Setuju? Tinggalkan komen. Ramai juga orang mau tengok Haji G jadi Ketua Menteri sekali lagi. Kamu setuju kalau Haji G jadi Ketua Menteri sekali lagi? Atau ramai orang mau tengok Bung Mokhtar jadi Ketua Menteri sekali lagi di Sabah. Lepas itu siapa lagi? Ramai juga orang mau tengok Jeffrey Kitingan, Khairin Kitingan jadi Ketua Menteri Sabah sekali lagi. Jadi Ketua Menteri Sabah sekali lagi. Okey, jadi Ketua Menteri di Sabah ini memang agak unik lah, agak unik daripada dulu. Sebab Ketua Menteri di Sabah tidak semestinya yang beragama Islam. Tidak. Pernah juga Ketua Menteri Sabah ini bukan beragama Islam. Pernah banyak kali. Chong Kah Kiat, si Jeffrey Kit, siapa lagi ya? Khairin kah? Siapa? Coba kamu kasih komen siapa yang pernah jadi Ketua Menteri Sabah. Jadi di antara banyak-banyak calon Ketua Menteri ini, bagi kamu siapa yang paling layak untuk jadi calon Ketua Menteri? Siapa Ketua Menteri yang kamu rasa boleh membawa Sabah mendapatkan hak dia? Ini bukan kita lawan yang bukan hak kita, kita lawan yang hak kita, kan? Okey, jadi siapa? Adakah kamu rasa Ewon Benedict boleh bawa Sabah untuk mendapatkan hak, martabat, maruah negeri Sabah sejak penubuhan negara Malaysia MA 63 itu? Atau kamu rasa Syafiee Apdal lebih terror, lebih hebat, lebih hero, lebih padu? Atau kamu rasa Haji G akan meneruskan perjuangan dia untuk mendapatkan MA 63? Walaupun entah dia ada buat atau tidak, saya pun tak pastilah, kan, sepanjang dia jadi Ketua Menteri baru-baru ini. Atau kita mau tengok Khairin Kitingan, atau kita mau tengok Jeffrey Kitingan. Yang Jeffrey Kitingan ni dulu-dulu dia bukan main lagi. Dia adalah pejuang untuk Sabah punya hak sampai siap kena tahan di IASA. Macam-macam lah dia punya dia punya cabaran. Macam-macam dia punya cabaran. Tapi selepas itu sekarang tak tahu apa jadi. Dia punya parti tiba-tiba jadi ada dapat apa ni ya, julukan The King of Lompat, The King of Katak. Tak tahulah, kan susah juga. Okey, jadi kalau kamu punya parti menang, siapa calon Ketua Menteri itu penting juga. Siapa calon Ketua Menteri itu penting juga. Sebab kalau parti kamu menang dan tidak ada calon Ketua Menteri, itu susah itu. Sebab yang mentadbir negeri mestilah Ketua Menteri yang bagus. Ketua Menteri yang bagus. Kalau Ketua Menteri yang berucap di adun pun tak pandai, buruk lagi. Kalau Ketua Menteri yang bila dia berhujah di adun pun, aduh lucunya. Kau rasa pun kenapa lah dia jadi Ketua Menteri? Begitu contoh. Kalau begitu susah juga. Jadi orang yang jadi Ketua Menteri ini pada saya bukan saja ada skill untuk ada kemahiran untuk mengurus, tapi ada kemahiran untuk berhubung, berkomunikasi, ada kemahiran untuk mempengaruhi dengan cara berkata-kata.
memberi semangat, kekuatan, begitu barulah padu kan. Jadi siapakah calon ketua menteri Anda? Anda boleh komen siapa calon ketua menteri Anda. Okey, tinggalkan komen Anda. Bye bye. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Khairi Jamaluddin KJ, bekas Menteri Penuh Malaysia, bekas Menteri Kementerian Belia dan Sukan, bekas orang kuat UMNO, bekas calon harapan menjadi Perdana Menteri seterusnya, the next Prime Minister of Malaysia. Tapi malang sekali, Khairi Jamaluddin dicantas, dikerat, dibuang, diketepikan. Terhina sungguh, kesian dia oleh orang kuatnya sendiri, dibuang daripada UMNO. Sekarang Khairi Jamaluddin datang Sabah untuk bantu kawan untuk pergi berkempen. Sebenarnya saya minat dengan Khairi Jamaluddin ni. Otaknya, pemikirannya memang sangat-sangat bagus. Berbeza dengan Walaun. Dia ada pemikiran, visi yang sangat jelas, yang bagus untuk negara Malaysia. Berpikiran the new age of thinking, bukan orang lama. Masalah dia, Khairi Jamaluddin datang Sabah untuk bantu calon. Sahabat dia bilang, beginilah kalau saya Khairi Jamaluddin, bagus kau datang Sabah, tak payahlah kau berkempen. Janganlah kau berkempen, kau buang masa aja. Daripada kau berkempen untuk orang yang memang sudah tidak hargai kau, daripada parti yang memang sudah tidak menghargai, sudah buang kau pun. Bagus kau pergi bercuti lagi, bagus kau pergi ke Kundasang kah, kau pergi Tenom kah, kau pergi Tawau kah, kau pergi Sandakan kah, pergi bercuti. Pergi Danum Village kah, kau pergi Sempurna di Sipadan, kau pergi Pulau Mamutik, kau pergi relax, healing, naik Gunung Kinabalu kah. Lah, itu lagi berhasil. Ada lagi faedah, orang bilang. Daripada kau buang-buang masa pergi tolong Barisan Nasional yang memang susah mau menang sekarang. Susah mau menang. Sekarang ada gelombang yang cukup besar daripada Sabah, daripada orang-orang Sabah untuk menolak ni parti-parti daripada Malaya. Jadi memang harapan untuk menjadi menjadi kerajaan tunggal itu memang tak ada harapan. Memang tiada harapan. Jadi daripada kau berkempen, bagus kau pergi bercuti sajalah. Bercuti saja. Kawan tetap kawan. Berkawan saja dengan ahli politik yang pergi sudah buang kau, yang sudah pergi usir kau daripada PN, daripada UMNO. Berkawan saja, tidak ada masalah. Tapi buang masa kau saja, KJ, buang masa saja untuk pergi tolong dorang berkempen. Sebab sekarang orang Sabah ada gelombang Sabah first, Sabah diutamakan. Ada gelombang itu sekarang. Jadi semua tempat sekarang ini berusaha. Semua tempat di Sabah sedang berusaha untuk menolak parti-parti daripada Malaya, daripada menjadi kerajaan tunggal, daripada menjadi kerajaan yang paling berkuasa memerintah di Sabah. Jadi sekarang nampaknya parti-parti daripada lokal, parti-parti daripada lokal Sabah semakin memahami untuk pentingnya bekerjasama untuk menang dalam pilihan raya. Jadi Khairi Jamaluddin, janganlah menjadi macam Sanusi. Janganlah contohi Sanusi, jangan contohi Adi Awang, jangan contohi Radzid Jidin, jangan contohi manusia-manusia yang perasan sok boleh menang ni. Mana boleh menang? Dah boleh menang sudah. Perikatan Nasional memang langsung tidak boleh menang lah.
itu saya boleh jamin tidak boleh menang. Kalau menang pun itu memang miracle lah. Tapi politik ini memang sentiasa ada miracle. Jadi kalau dorang menang pun janganlah bunuh diri. Janganlah bunuh diri pula walaupun dorang menang. Itu rezeki dorang lah kan. Jadi Khairi Jamaluddin jangan tiru diorang. Diorang entah berkempen untuk apa datang pergi Sabah. Saya rasa diorang datang pergi Sabah sebab untuk menutup diorang punya kemaluan, menutup diorang punya kesalahan, menutup diorang punya kesilapan. Apabila ada puak walaun ini, ada puak walaun yang menghina darjat Sabah sampai dikasih sama dengan Gardenia, boy. Dikasih sama dengan Gardenia. Jadi terpaksalah sampai hadiah wang sendiri datang. Hadiah wang sendiri datang Sabah. Bersalah dia orang Sabah ni. Dia orang tidak suka dengan politik yang berpecah belah, politik yang menunggang-nunggang agama, politik yang main petik-petik ayat-ayat buku-buku suci agama. Orang Sabah tidak suka begitu. Jadi kalau ada orang buat begitu, bagus kamu tolak awal-awal. Bagus tolak awal-awal sebab dia akan jadi politik caca merba, politik kehancuran, politik perpecahan yang akhirnya nanti bahaya. Jadi Khairi Jamaluddin, lebih baik kau pergi bercuti daripada kau pergi berkempen. Bercuti lagi bagus. Banyak tempat kau boleh bercuti. Di Pitas pun ada. Di Pitas ada itu Pulau Supirak, ada itu floating coral, floating restaurant. Daripada kau susah-susah pergi tolong sahabat lah konon. Pergi tolong sahabat lama kau lah. Lapis janganlah, tidak perlulah. Sia-sia kau pergi ambil cuti daripada kau punya tempat kerja. Dah kena gaji kah, sia-sia saja. Dan janganlah kau kasih rusak nama kau KJ lagi. Jangan kasih rusak lagi nama kau, cukuplah. Bagus-bagus sekarang orang-orang di Sabah suka dengan Khairi Jamaluddin. Jangan sampai tiba-tiba orang Sabah tiba-tiba tidak suka Khairi Jamaluddin sebab tiba-tiba datang Sabah berkempen untuk kasih sakit hati orang Sabah. Begitu. Jadi lebih baik datang Sabah untuk bercuti sajalah Khairi Jamaluddin. Begitulah. Jadi menikmati cuti yang hebat di Sabah itu lebih baik daripada berkempen yang sia-sia. Kalau teruk kena tolak, itu sia-sia nama dia, rugi saja. Rugi saja bagi, rugi saja. Jadi begitulah. Apa pendapat anda? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye.